bantuan khas RM20 juta kepada setiap negeri untuk pulihkan ekonomi setempat. Sungai Kim Kim dinaik taraf menerusi program Denai Sungai Kebangsaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah 20 Mac 2021 bersama saya Muhammad Shah Musa dan rakan jurubahasa isyarat Karunisa Ko Abdullah. Terus setia bersama kami untuk perkembangan berita seluruh negara. Seperti biasa, kami bawakan lintas langsung negeri-negeri yang akan dimulakan dengan Perlis bersama Iqbal Ari Yaakob dengan menumpukan inisiatif UNIMAP dalam menyediakan makmal komputer untuk kemudahan pelajar. Fokus negeri di bawah bayu pula penerima Bantuan Prihatin Nasional BPN 2.0 yang tidak memiliki akaun bank akan menerima bantuan BPN secara tunai dalam program Kita Prihatin. Perinciannya bersama Nur Hazimah Radik. Tumpuan berita dari Bumi Kenyalang pula memaparkan kampung Limpaku Pinang Limbang sebagai pusat pelancongan di Sarawak. Ikuti laporannya bersama Abang Muasili, Abang Abdul Samad. Semuanya dalam lintas langsung negeri-negeri seketika nanti. Kementerian Kewangan akan segera menyalurkan RM20 juta kepada setiap negeri bermula Minggu hadapan. Bantuan berkenaan bagi tujuan pelaksanaan segera projek kecil untuk memulihkan ekonomi setempat di peringkat akar umbi. Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata nilai keseluruhan bantuan berkenaan berjumlah RM260 juta akan disalurkan secara langsung kepada setiap negeri. Bantuan itu akan dikhususkan bagi tujuan pembaikan infrastruktur dan fasiliti awam, pembaikan jalan, program ameniti sosial, baik pulih perumahan awam serta penyelenggaraan premis perniagaan. Untuk kontrak-kontrak G1 hingga G4, untuk kontrak-kontrak kecil, kerana dia ada multiplier effect tu memang very high, dia ganda ekonomi tu very tinggi, ya. Dan kita lihat kita daripada kontrak-kontrak kecil ni G1 hingga G4, kalau dia dapat merangsangkan ekonomi dengan lebih cepat lagi lah. Beliau berkata demikian selepas program bertemu pengusaha harum manis di Arau Perlis. Terdahulu, Tengku Datuk Sri Zafrul meluangkan masa berinteraksi dengan beberapa pengusaha harum manis bagi melihat masalah yang dihadapi mereka dalam usaha merancarkan ekonomi ketika pandemik. Menjelang permulaan sesi persekolahan sepenuhnya secara bersemuka bagi pelajar sekolah menengah April depan, aspek penyuraian murid diberi penekanan agar prosedur operasi standard SOP sekolah dipatuhi. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata aspek ini juga membabitkan kerjasama ibu bapa agar sesi persekolahan berjalan lancar. Cuma seperti mana saya sebut tadi, ada konteks-konteks tertentu, ya, seperti mana dalam konteks penyuraian dia berbeza sedikit kerana tidak seperti mana sekolah rendah, sekolah menengah ni ramai murid-murid balik sendiri. Benda-benda ni yang kita ni, apa yang kita lihat dalam konteks yang berbeza itu, kita akan lihat bagaimana kita boleh bekerjasama dengan ibu bapa dan murid-murid ini supaya proses itu berjalan dengan baik, dan sama-sama kita doakan insya-Allah prosesnya dapat berjalan dengan lancar. Bagi memastikan SOP dipatuhi oleh semua pihak, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah diarah membuat pemantauan di sekolah terlibat. Datuk Dr. Razi turut memaklumkan KPM berpuas hati dengan tahap pematuhan SOP ibu bapa sepanjang sekolah rendah dibuka.
Sebahagian besar daripada mereka memberi kerjasama yang baik kepada pentadbir sekolah. Terdahulu, beliau mengadakan lawatan ke Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 18. Pelaksanaan pemberian dos vaksin COVID-19 bagi fasa kedua di Labuan akan bermula pertengahan April ini. Ia akan dilakukan selepas fasa pertama pemberian dos vaksin kedua yang bermula hari ini selesai. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah Labuan, Ridwan Muhammad Ismail berkata, Jabatan Kesihatan Labuan telah mendapatkan data lengkap golongan berisiko serta petugas Barisan Harapan bagi fasa kedua melibatkan 27,000 individu. Dalam fasa ataupun dalam bulan Ramadan juga kita akan melaksanakan pemvaksinan ini seperti biasa. Jadi tidak ada isu kita nak buat malam dan sebagainya. Tapi kita akan buat waktu operasi kita yang telah pun kita bincangkan bersama dengan pengarah Jabatan Kesihatan dan juga di bawah CITF, iaitu COVID Immunization Task Force, yang mana kita merancang untuk di Labuan ni kita hanya akan melaksanakan operasi pemvaksinan ini daripada siang hari saja, daripada pukul 8 hingga pukul 5 petang. Beliau memberitahu pemberita selepas pemberian vaksin kedua bagi fasa pertama di klinik kesihatan Membedai melibatkan 2,334 petugas kesihatan dan bukan kesihatan, pemimpin masyarakat serta ketua jabatan kerajaan di bawah JPBD Labuan. Pemberian dos kedua untuk fasa kedua dijangka dilakukan pada Jun nanti. Golongan mahasiswa diminta memainkan peranan dalam membantu hasrat kerajaan menjayakan pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, peranan itu penting untuk mencapai imuniti kelompok mengikut tempoh masa ditetapkan sekaligus memberi manfaat kepada rakyat. Sejak berpuluh tahun yang lalu, graduan dalam bidang sains kesihatan telah memberikan banyak sumbangan dalam memastikan kesihatan masyarakat. Kita faham bahawa usaha dan tanggungjawab dalam memastikan kesihatan serta membangunkan masyarakat ini bukanlah satu yang mudah, namun juga tidak mustahil. Banyak idea dari warga IPT, sama ada ahli akademik maupun pelajar, telah diterjemahkan untuk kemajuan negara kita. Beliau berucap merasmikan Konvensyen Mahasiswa Sains Kesihatan se-Malaysia KOMSIS secara maya. Dalam ucapannya, Datuk Seri Dr. Adham mengakui negara memerlukan modal insan berkaliber, berintelek dan berfikiran kritis untuk bersaing. Justru program KOMSIS diharap dapat menjadi pemangkin kepada mahasiswa untuk merealisasikannya. Latihan pengambilan prajurit bagi kemasukan ke Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dilakukan mengikut SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan bagi mengelak penularan COVID-19 di pusat latihan. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, modul latihan juga diubah untuk mematuhi SOP. Timbalan Panglima Tentera Laut Laksamana Madya Dato' Abdul Rahman Ayub berkata pematuhan SOP turut dikenakan sebaik tamat latihan dengan keluarga prajurit tidak dibenarkan hadir ke istiadat pembarisan tamat latihan. Namun keluarga masing-masing dapat menonton majlis itu menerusi saluran media sosial TLDM. Setakat ini, tiada sebarang kes positif COVID-19 dilaporkan berlaku di pusat latihan. Lebih kepada pematuhan SOP lah. Kita pastikan pergerakan kumpulan tu dikecilkan dan sebagainya. Tiada interaksi yang yang terlalu rapat lah di antara semua pelatih-pelatih ataupun semua prajurit muda. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda TLDM di KD Sultan Ismail Pengerang. Pada majlis itu, 493 prajurit tamat latihan selepas menjalani tempoh latihan selama 6 bulan. Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor bakal dinaik taraf menjadi kawasan rekreasi menerusi program Denai Sungai Kebangsaan. Menerusi program tersebut, kawasan Rizab Sungai Kim Kim akan dibangunkan sebagai kawasan rekreasi dengan pembinaan denai sungai. Menteri Besar Johor Datuk Hasni Muhammad berkata pelbagai aktiviti boleh dilaksanakan melibatkan komuniti seperti berkelah, memancing dan berbasikal. Ia sekaligus menghalang pihak tidak bertanggungjawab menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sisa. Mungkin dilihat agak terpencil
maka aktiviti-aktiviti yang tidak sewajarnya berlaku di sepanjang Sungai Kim Kim. Saya dapat melihat sendiri dengan mata kepala saya bahawa terdapatnya pembuangan yang tentu-tentunya menjejaskan kualiti air Sungai Kim Kim ini. Tambahnya, badan bukan kerajaan dan komuniti setempat boleh menjadikan Denai terpilih sebagai anak angkat dengan melaksanakan pengindahan, penyelenggaraan dan mengadakan aktiviti kesedaran cintai alam sekitar. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa program gotong royong Sayangi Sungai Kim Kim. 300 sukarelawan termasuk pengilang sekitar Sungai Kim Kim, jabatan dan agensi kerajaan serta belia terlibat gotong royong berkenaan. Pembinaan 40,000 unit rumah mampu milik dalam wilayah persekutuan termasuk 20,000 unit kepada anggota tentera menerusi skim residensi prihatin akan disiapkan dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata sasaran itu untuk membolehkan pemilikan unit rumah dapat disegerakan bagi memberikan lebih keselesaan kepada golongan terbabit. Rumah dengan harga di bawah RM200,000 itu berkeluasan antara 750 hingga 1,000 kaki persegi dengan setiap unit rumah dilengkapi 3 bilik serta 2 bilik air. Dalam masa 5 tahun ini, kita harap 40,000 unit rumah yang berharga bawah RM200,000, yakni rumah prihatin, residensi prihatin dan juga rumah-rumah yang khusus untuk anggota Angkatan Tentera. Malah pihak PDRM juga telah mula mengambil langkah-langkah yang sama. Ini diselaraskan dari segi physical planningnya oleh Kementerian Wilayah melalui Dewan Bandaraya, Putrajaya dan Perbadanan Labuan. Dan kita bekerjasama secara interagensi. Beliau ditemui media selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Veteran ATM Cawangan Keterih kali ke-37 di Kota Baru. Mengulas lanjut, Tan Sri Anwar yang juga ahli Parlimen Keterih berkata sebahagian besar rumah bagi pegawai dan anggota tentera akan dibina berdekatan dengan kem tentera untuk memudahkan mereka berulang alik ke tempat kerja. Menurutnya, projek terbabit juga sudah mendapat kelulusan awal dan tanah tertentu sudah dikenal pasti termasuk di sekitar kawasan Sungai Besi dan Setapak. Kampung Mortin Melaka akan dinaik taraf sebagai sebuah hub keusahawanan menerusi projek terbaru Hub Keusahawanan Mortin Walk. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata projek pembangunan bernilai RM8 juta itu akan dilaksana di kawasan mampiran Sungai Melaka dan dijangka beroperasi Oktober depan. Katanya, hub tersebut dijangka menyediakan 100 ruang sewaan meliputi lot berbentuk kabin dan lot promosi selain dilengkapi 1 unit dewan serbaguna yang boleh memuatkan sekitar 500 orang. Jelasnya, ia sekaligus membantu kerajaan negeri mempromosi sektor pelancongan di kawasan Kampung Mortin untuk pelancong dari dalam dan luar negara. Penambahbaikan ini adalah untuk memberi value add kepada semua sejarah lama ni supaya mendatangkan pulangan bukan sahaja sosial tetapi juga kepada nilai ekonomi dia kepada masyarakat tempatan. Dan kalau kita lihat estetik value yang daripada sudut natural flow sungai yang berkaitan air pun nampak cantik dan dengan itu juga maka kita upgrade tempat ni yang 4 ekar lebih ni. Beliau ditemui pemerintah selepas Majlis Pecah Tanah Hub Keusahawanan Mortin Walk di Bandaraya Melaka. Mengulas lanjut, beliau berharap agar pembangunan baru itu dapat membantu usahawan Bumiputera merebut peluang perniagaan di kawasan yang kondusif seperti di Hub Keusahawanan itu. Keputusan Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia dijangka tidak menjejaskan nilai ekspor komoditi negara secara menyeluruh. Menurut Menteri Perusahaan, Perdagangan dan Komoditi Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, nilai perdagangan antara kedua-dua negara terutama dalam sektor sawit adalah kecil.
Tambahnya, India, China dan Pakistan antara 10 negara tumpuan tertinggi mengimport hampir 13 juta daripada 20 juta tan kelapa sawit negara. Sebab Korea tidak mensenarai 10 negara tertinggi mengimport sawit kita. Jadi kita ada 10 buah negara yang mengimport hampir 13 juta tan daripada 20 juta tan pergi ke 10 buah negara. Dan tak termasuklah negara Korea tadi. Kalau negara kecil ni biasanya hanya angka yang kecil lah, angka yang jarang kita mention lah. Dia tak signifikan lah. Beliau ditemui selepas Majlis Sumbangan kepada Persatuan Peniaga Kecil Cawangan Kuala Nerus. Semalam, Korea Utara memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia yang telah terjalin sejak tahun 1973. Ia ekoran tidak balas kepada langkah Malaysia mengekstradisi rakyatnya, Moon Chol-yong, ke Amerika Syarikat bagi menghadapi tuduhan pengubahan wang haram. Bukan sahaja popular dengan raja buah iaitu durian, daerah Bandar Baru di Kedah juga terkenal dengan udang galah dan ikan baung yang banyak terdapat di Sungai Kerian. Keistimewaan hasil sungai itu telah menarik perhatian orang ramai, terutama kaki pancing untuk berkunjung ke daerah tersebut. Wartawan Fakhrul Razi Ismail yang berkesempatan meninjau potensi udang galah di daerah itu ada laporannya. Sungai Kerian merupakan lubuk udang galah yang memberi rezeki kepada kira-kira 200 nelayan darat tempatan dan sesuai diusahakan sebagai industri agro pelancongan. Pengerusi Persatuan Nelayan Darat Bandar Baru, Zainal Syarif, mengakui udang galah Sungai Kerian sememangnya mempunyai keistimewaan tersendiri berbanding udang galah di kawasan lain. Di sini air tawar. Udang galah yang berada di kawasan yang popular di kalangan pemancing udang ni. Kerana udang ni isinya lembut, rasanya sedap. Jadi berbanding dengan di sebelah sana. Dengan sebab itu harga juga berbeza. Kalau di sebelah empangan sana sungai Ayah Payau tu harganya lebih kurang RM35 sekilo. Kalau di sini mencecah sampai RM75 sekilo. Tidak sukar untuk menangkap udang galah selagi kaki pancing mempunyai pengetahuan dan kemahiran tentangnya. Kalau kita dapat yang terutamanya yang ketis biru. Dipanggil ketis biru tu kira itu terbaik lah. Kalau di sebelah Selangor sana dipanggil jenggo lah. Di sini kita panggil ranggah. Ranggah tu ketis biru lah. Tapi saya ingat tak begitu banyak sangat lah sebab generasi udang ni tadi ditangkap melalui berbagai-bagai kaedah. Dan umpan yang digunakan di sini yang paling popular umpun-umpun dan anak udang. Bagi memastikan spesies udang galah terus membiak, Jabatan Perikanan Negeri Kedah mengambil inisiatif melepaskan benih udang galah secara berperingkat. Dan pada awal tahun ini, kira-kira 150,000 benih udang galah telah dilepaskan ke Sungai Kerian. Menyedari potensi yang ada, pejabat daerah Bandar Baru sentiasa memastikan udang galah dan ikan bau terus menjadi daya tarikan utama daerah itu. InsyaAllah kita akan cuba menggiatkan lagi lah promosi udang galah dan ikan bau di daerah Bandar Baru ini. Memandangkan ikan baung dan udang galah ini dia bukanlah bermusim berbanding dengan buah-buahan yang agak bermusim antara 3 ke 4 bulan dalam tempoh setahun. Udang galah dan ikan bau ni sentiasa ada. Cuma mungkin hasil tangkapan tu berbeza mengikut hari. Sehingga kini terdapat 9 pangkalan penangkap udang galah di pinggir Sungai Kerian. Untuk merasai keenakan masakan udang galah, orang ramai juga boleh mengunjungi restoran atau kafe yang menyediakan menu tersebut di kawasan sekitar Sungai Kerian. Selain udang galah, Sungai Kerian di Bandar Baru Kedah ini mempunyai pelbagai spesies hidupan air yang cukup istimewa, iaitu antaranya ikan baung dan ikan lampam. Jadi kepada anda di luar sana yang ingin datang ke Kedah, singgahlah ke Bandar Baru untuk menikmati pelbagai jenis masakan daripada udang galah dan juga ikan baung serta ikan-ikan yang lain. Laporan Fakhrul Razi Ismail untuk RTM.
Baik, seperti biasa untuk mendapatkan laporan cuaca terkini, kita terus ke Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Syazwani Yahya. Baik, silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada ketika ini, rantau negara masih lagi menerima pengaruh angin daripada arah timur laut dengan kelajuan yang agak lemah, iaitu sekitar 10 hingga 30 km sejam. Namun demikian, bermula 22 Mac nanti, kelajuan angin dijangka akan bertambah kencang melebihi 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencapai melebihi 4.5 meter. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan lap gelora bagi kategori pertama, kedua dan juga ketiga bagi kawasan-kawasan perairan yang bertanda kuning, jingga dan juga merah. Amaran ini dijangka akan berkuat kuasa sehingga 24 Mac nanti. Kebanyakan aktiviti pantai dan juga perkapalan seperti aktiviti perkhidmatan feri dan juga sukan laut adalah amat berbahaya. Baiklah, berdasarkan paparan imej satelit semasa dapat kita perhatikan keadaan cuaca kelihatan agak lembap di sekitar pantai barat Semenanjung, iaitu melibatkan negeri Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Labuan, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Negeri Johor. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat petang nanti. Namun demikian, hujan beserta ribut petir yang kini sedang berlaku melibatkan hampir ke semua bahagian bagi kedua-dua negeri Sabah dan juga negeri Sarawak dijangkakan akan berterusan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk petang ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Syazwani Yahya. Assalamualaikum. Lintah langsung negeri dimulakan dengan Perlis dengan menumpukan inisiatif UniMap dalam menyediakan makmal komputer untuk kemudahan pelajar. Perinciannya bersama Iqbal Ari Yaakob. Silakan Iqbal. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Akibat pandemik COVID-19, pelbagai golongan terkesan terutamanya pelajar. Hampir setahun mereka tidak dibenarkan ke sekolah dan terpaksa belajar secara dalam talian. Lebih merisaukan, ada segelintir pelajar berdepan kesukaran mengikuti pembelajaran berikutan tidak mampu menyediakan peralatan selain mempunyai masalah rangkaian. Menyedari kesusahan itu, Universiti Malaysia Perlis UniMap tampil memanfaatkan makmal komputer sedia ada kepada pelajar terkesan secara percuma. Menurut pensyarah yang juga sukarelawan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kimia UniMap, Profesor Madya Dr. Khairul Anwar Abdul Halim, pihaknya membuka perkhidmatan itu sejak Februari lalu. Bagaimanapun, penyertaannya terpaksa dihadkan kepada 30 orang dalam satu masa sebagai mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah digariskan. Dekat sini kita mantau je. Aktiviti adalah bergantung pada jadual sekolah masing-masing. Jadi kita memantau dari segi kita sediakan fasiliti dan kita juga sediakan snack, makanan ringan untuk dia orang supaya dia orang supaya selesa kat sini, comfortable. So tak rasa macam kat sekolah ke apa kan. So they are most welcome here to make them comfortable dalam makmal ni. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika ditemui semasa proses pembelajaran sedang berjalan di Kangar.
Sementara itu, rata-rata pelajar yang menggunakan fasiliti disediakan UNIMAP tampak lebih bersemangat berikutan fasiliti lengkap yang disediakan selain mampu mengikuti pembelajaran dengan lebih sempurna. Selain teruja, mereka meluahkan perasaan gembira apabila mampu mengikuti pembelajaran secara dalam talian sepenuhnya. Ada juga yang menzahirkan kesyukuran kerana sebelum ini tidak mampu mengikuti pembelajaran dengan baik apabila terpaksa berkongsi data jalur lebar dengan ahli keluarga yang lain. Sebab apa tu? Sebab dia macam terbuka, cerah, tak ada gangguan. Rasa macam kat sekolah lah. Adik-adik semua ada dah ni, tapi internet tu dia lambat sebab ramai yang guna adik, ramailah yang guna abang semua tu. Kebanyakan pelajar lebih selesa belajar di situ tanpa mengalami sebarang masalah. Cikgu pun buat jalan macam kelas juga, tapi kena online. Tapi kadang-kadang ada masalah, kena tiba-tiba terkeluar meeting. Lepas tu tiba-tiba macam ada kerosakan, tak boleh nak on. Menurut pihak UNIMAP, program Hikmat Masyarakat itu akan diteruskan sehingga sekolah dibuka kembali selain menyeru agensi lain yang mempunyai fasiliti komputer untuk membantu pelajar di negeri ini mengikuti pembelajaran. Walaupun kes berkaitan COVID-19 di Perlis berada di paras selesa, penggunaan peralatan keselamatan terutamanya dalam kalangan petugas kesihatan sentiasa dititik beratkan. Menyedari keperluan berkenaan, Kelab Falsafah sebagai pedoman melalui program hikmat sosialnya tidak lokek dan terus menyediakan pelbagai bantuan peralatan PPE kepada golongan berkenaan. Pengerusinya, Datuk Ahmad Din berkata, pihaknya menyedari risiko yang ditanggung petugas kesihatan dan cuba untuk membantu sebaik mungkin. Kita cuba memberi bantuan sebaik mungkin dalam keadaan pandemik yang macam ni kan, yang tak berlarutan, dan kita tahu masing-masing tertekan. Tetapi tumpuan utama kita di hospital ini adalah kerana kita tahu bahawa frontliner juga satu orang yang paling utama sekali yang kita perlu bantu, yang mungkin pihak-pihak NGO lain tak berapa nak beri tumpuan. Sementara itu, pihak Hospital Tuanku Fauziah HTF amat mengalu-ngalukan sumbangan semua pihak bagi peralatan keselamatan terutama PPE, memandangkan penggunaannya adalah tinggi iaitu mencapai 200 set setiap hari. Kalau macam di tempat seperti di Dewan Bedah, di unit rawatan rapi, perlu pemakaian yang lebih lengkap. Begitu juga dengan di ward-ward penyakit berjangkitnya yang mengurus penyakit-penyakit COVID ataupun yang disyaki sebagai COVID-19, memang perlu untuk memakai suit yang lengkap ketika mengendalikan atau menguruskan pesakit-pesakit yang berkenaan. Setakat ini saja laporan dari Perlis. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama rakan setugas untuk laporan lain Berita Wilayah. Salam hormat. Baik, terima kasih Iqbal. Siaran Berita Wilayah di TV OK berakhir di sini. Bagi memberi laluan kepada saingan badminton All England 2021, terus menonton Berita Wilayah di saluran TV1 dan Berita RTM melalui My Preview 123 dan RTM Klik. Mengenai kesihatan rakyat pula, inisiatif My Salam berhubung COVID-19 telah memanfaatkan lebih 70,000 golongan B40 dengan jumlah bayaran RM40 juta. Dan bagi menambah baik skim ini, golongan B40 yang dibenarkan untuk dikuarantin di rumah atas sebab COVID-19 layak untuk menerima manfaat bayaran penggantian pendapatan sebanyak RM50 sehari selama maksimum 14 hari, tertakluklah kepada pengesahan oleh pegawai perubatan. Berita Wilayah diteruskan dengan perkembangan dari Sabah. Penerima Bantuan Perhatian Nasional BPN 2.0 yang tidak memiliki akaun bank akan menerima bantuan BPN secara tunai dalam program Kita Prihatin. Itu antara yang akan dikongsikan Nur Hazimah Radik yang bersedia di Kota Kinabalu. Silakan. Terima kasih Muhammad Shah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 787 penerima Bantuan Prihatin Nasional BPN 2.0 yang tidak memiliki akaun bank menerima bantuan BPN secara tunai dalam program Kita Prihatin di daerah Pitas. Keprihatinan kerajaan ini sememangnya satu nikmat kesyukuran kepada penduduk luar bandar.
Dipanggil datang sini, terima bocok dan juga berbentuk tunai. Bagi saya, harapan saya kepada kerajaan teruskan apa yang sekarang ini, yang ada sekarang, kebaikan untuk orang di kampung. Dapat mengurangkan beban keluarga untuk belanja lah, untuk sesi keluarga lah begitu, anak-anak beli untuk keperluan asas lah. Syukur alhamdulillah. Ucap terima kasih untuk kepada kerajaan dan duit ini untuk keperluan harian lah. Ya, belanja harian. Harap dapat diteruskanlah bantuan ini sebab macam kita golongan miskin kan, duduk di kampung memang haraplah, apalagi macam saya ini memang tiada kerja, memang perlulah. Majlis penyampaian bantuan disempurnakan Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Harun Durabi. Hari ini sebanyak 787 penerima yang akan menerima secara tunai, dan juga saya dipahamkan mana-mana penerima yang tidak sempat menerima secara tunai hari ini boleh menuntut bantuan ini di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional. Agihan BPN secara tunai dilaksana di 18 lokasi bermula Februari sehingga 31 Mac melibatkan 22,671 penerima. Pembangunan semula projek mini estate Sejahtera Mesej mikro penternakan udang gala di Kampung Nabahan Beaufort dilaksana dengan kerjasama pintar beberapa agensi berkaitan yang memiliki kepakaran dalam bidang akuakultur. Projek tersebut diusahakan Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah sejak 2010. Kerjasama tersebut melibatkan Institut Penyelidikan Marine Borneo Universiti Malaysia Sabah UMS, Koperasi Kemajuan Perikanan dan Nelayan Sabah Konelayan, Jabatan Perikanan, Jabatan Pengairan dan Saliran, Pejabat Dewan Undangan Negeri Lumadan dan Pejabat Daerah Beaufort. Ahli Dewan Undangan Negeri Lumadan Haji Ruslan Muharram yakin dengan kerjasama tersebut dapat meningkatkan kemahiran peserta dalam pengurusan akuakultur, seterusnya menjana pendapatan peserta terlibat. Pelajar Fakulti Marine di UMS untuk membuat kajian yang sesuai secara berterusan lah di tempat ini. Di samping itu mereka boleh membimbinglah peserta-peserta MESEJ itu sendiri karena mereka kekurangan pengalaman. Sementara itu, pengurus wilayah Konelayan Pedalaman Damsun Masundang berkata, Konelayan selaku agensi pembimbing dalam projek ini menyambut baik usaha membangunkan semula kolam ternakan udang itu. Dan sebagai agensi pembimbing kepada projek ini, kami amat menyambut baiklah dan menyokong cadangan yang berhormat dalam memajukan semula projek ini bagi membantu komuniti nelayan di kampung ini. Pada 2010, 10 peserta dipilih mengusahakan kolam udang berkenaan. Bagaimanapun sehingga kini hanya 2 buah kolam masih beroperasi. Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Silam merancang untuk mewujudkan pos-pos pendaftaran yang bertujuan memudahkan proses pendaftaran vaksin COVID-19 dalam kalangan penduduk. Ia selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN yang menetapkan sekurang-kurangnya 200 orang dalam seminggu terlibat dalam program imunisasi COVID-19 bagi daerah Lahad Datu. Ketika ini hanya 5.2% melibatkan lebih 10,200 penduduk Lahad Datu mendaftar sebagai penerima vaksin COVID-19. Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM Silam, Abdul Rahim Gulam Hassan berkata, bagi menjayakan usaha tersebut, kerjasama Ketua Kampung dan Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung diperlukan bagi memudahkan proses pendaftaran penduduk terlibat. Dalam masa yang sama juga kita memberi penjelasan kepada masyarakat kampung sebab ialah kita sedia maklum dalam keadaan sekarang ini dalam media sosial bermacam-macam andaian yang berkaitan dengan vaksin ini. Tanggapan itu semua perlu ditepis bagi mengelakkan kekeliruan masyarakat. Beliau berkata demikian kepada pemberita semasa taklimat imunisasi vaksin COVID-19 bagi Dun Silam di Dewan Seri Perdana Lahad Datu. Dun Silam mempunyai lebih 200,000 penduduk. Klinik Usahawan Agro 2021 memberi pendedahan kepada usahawan berhubung bantuan insentif dan program yang disediakan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI. Program bertujuan menggalakkan penglibatan golongan belia dalam sektor pertanian dan industri makanan.
Setiausaha Politik Menteri Pertanian dan Industri Makanan Iswan Haji Sonteng berkata ia merupakan program pertama yang dilaksana MAFI di negara ini. Membantu dengan lebih jelas kepada usahawan-usahawan muda ini untuk membuat kertas kerja rancangan perniagaan secara detail untuk mereka bentangkan untuk kelulusan. Sebab bajet untuk projek Agropreneur Muda ini dia punya sehingga 20,000 lah. Beliau menyatakan demikian kepada media sempena program Klinik Usahawan Agro 2021 Anjuran Unit Agropreneur Muda Kementerian Pertanian dan Industri Makanan disandarkan. Terdahulu ketika berucap, Iswan memberitahu seramai 6,969 golongan muda di negara ini menerima manfaat menerusi bantuan geran agropreneur muda dengan nilai RM126.23 juta yang diperuntukkan kerajaan sejak 2016. Di Sabah, seramai 534 agropreneur muda menerima geran berjumlah RM8 juta. Sementara itu, Pengarah Unit Agropreneur Muda MAFI, Muhammad Ezri Syamsuddin berkata, kira-kira 95% peserta yang menerima geran agropreneur muda berjaya meningkatkan pendapatan masing-masing. Kalau peserta ingin bangkit daripada kegagalan, kita akan cuba bantu dari segi khidmat nasihat teknikal dan sebagainya lah. Cuma geran ni kita bagi sekali saja. Tapi kalau itu kita boleh cuba bantu dari segi khidmat nasihat. Itu antara salah satu elemen dalam program agropreneur muda lah. Program Agropreneur Muda merupakan satu program khas kepada golongan muda berumur antara 18 hingga 40 tahun. Langkah kerajaan meneruskan geran khas Prihatin 3.0 bagi membantu usahawan mikro dan perusahaan kecil dan sederhana PKS dilihat berupaya memulih dan meningkatkan ekonomi golongan terbabit. Perkara ini dinyatakan pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Bahagian Ekonomi Universiti Teknologi Mara UiTM, Cawangan Sabah, Herniza Rosen Marcos. Menurut Herniza, pelaksanaan GKP 3.0 akan membuka ruang lebih luas kepada usahawan mikro dan PKS yang gagal mendapatkan GKP pertama dan kedua atau yang baru memulakan perniagaan untuk mendapatkan dana sokongan bagi memulakan perniagaan. Bagi peluang diorang mereka untuk memulihkan perniagaan mereka bagi yang terjejas, dan juga bagi yang baru memulakan perniagaan pun boleh mengambil peluang daripada GKP ini bagi meneruskan kelangsungan hidup, sebab kita tahu ramai yang telah dibuang kerja, telah diberhentikan. Herniza bercakap kepada RTM di Kota Kinabalu bagi mengulas langkah kerajaan meneruskan GKP 3.0 dalam program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasa yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin baru-baru ini. Permohonan GKP 3.0 akan dibuka mulai 1 April kepada usahawan PKS yang tidak menerima GKP sebelum ini. Mereka yang layak akan menerima bantuan one-off RM1,000 dan dijangka memberi manfaat kepada lebih 1 juta usahawan. Sekian paparan berita dari negeri di bawah bayu. Untuk berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Muhammad Shah. Silakan. Terima kasih Nur Hazimah. Seterusnya kita berita langsung ke Sarawak. Kampung Limpaku Pinang Limbang yang menawarkan keindahan semula jadi dan aktiviti harian nelayan berpotensi tinggi dijadikan sebagai antara pusat pelancongan di Sarawak. Untuk laporannya, kita bersama Abang Muasili, Abang Abdul Samad di studio berita RTM Kuching, Sarawak. Silakan. Terima kasih Syah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu Kurungan Nombor 2 2021 menunjukkan perkembangan positif dalam membendung wabak COVID-19, terutama kluster tempat kerja seperti di sektor perkilangan dan pembinaan. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi, kerajaan telah menggunakan ordinan tersebut bagi mengambil tindakan ke atas majikan di sektor terbabit yang tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP, termasuk tidak menyediakan keperluan SOP di tempat kerja selain kediaman kondusif kepada pekerja. Jelas Datuk Alexander, sebelum ini kluster di tempat kerja banyak dilaporkan ekoran majikan gagal mematuhi SOP menyebabkan penularan wabak COVID-19 dalam kalangan pekerja semakin meningkat. Kerajaan meminta majikan di sektor ini untuk memberi membantulah untuk membuat penambahbaikan dalam tempat kediaman
pekerja-pekerja mereka tak berapa ada sambutan daripada mereka kerjasama. Jadi sekarang kita gunakan ordinan darurat ini, kita paksa dia orang. Paksalah sebab kita kata you must do it and the law says you must do it. Barulah sekarang mereka ni berbelanja untuk membuat penambahbaikan kepada hostel-hostel ataupun dormitory, tempat kediaman pekerja-pekerja mereka ni. Datuk Seri Alexander memberitahu demikian kepada pemberita selepas program Malaysia Prihatin di Kuching. Beliau turut memberitahu di bawah ordinan tersebut, kerajaan mengambil langkah drastik dengan menguatkuasakan ordinan itu bagi menangani berita palsu berkenaan COVID-19 dan menghalang usaha kerajaan dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Katanya berita-berita tidak benar ini sedikit sebanyak memudaratkan dan mengekang kejayaan kerajaan dalam memutus rantaian wabak tersebut. Program Malaysia Prihatin yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan memberi penerangan tentang inisiatif kerajaan dalam menangani pandemik COVID-19. Aktiviti pengesanan kes secara aktif ACD COVID-19 yang dilakukan di Kampung Hilir di Sibu sejak Khamis lalu berakhir hari ini. Tinjauan ke lokasi ACD itu di Jalan Masjid bersebelahan Masjid An-Nur mendapati orang ramai telah mula berbaris seawal pukul 8.30 pagi untuk proses ujian calitan. Proses ujian calitan berkenaan dilakukan kepada penduduk dari Lorong Nanas, Lorong Langlen, Lorong Isau dan Lorong Bangau. Orang awam yang ditemui menyambut baik usaha Jabatan Kesihatan Sibu dalam melaksanakan ACD itu selepas dua kluster iaitu kluster Kampung Hilir dan kluster Sanyan diumumkan pada Selasa lalu. Kami macam pujilah usaha KKM kini itu nak cepat. Kita pun sih bertunggu lama walaupun dalam keadaan panas pagi itu dan boleh tahan panas tu. Jadi alhamdulillah lah sebab kami memang laju lah pagi itu. Tak lama pun, dalam 10 minit saja. Agak risau jugalah sebab membabitkan semua kampung kan kena. So kita itulah paksa beri kerjasama lah. Kalau boleh ikut jadual yang telah diberikan pada masa ke masa, dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada frontliner tu lah yang telah membuat swab test sampai 5 minit pun. Datanglah ramai-ramai lah untuk buat swab test. Sepanjang 3 hari, aktiviti ACD dilaksanakan di Kampung Hilir. Seramai 1,925 orang hadir membuat ujian calitan. Selain menawarkan keindahan semula jadi dan aktiviti harian nelayan oleh penduduk setempat, Kampung Limpa Kupinang, Limbang berpotensi tinggi dijadikan sebagai antara pusat pelancongan di Sarawak. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya MOTAC, Datuk Seri Nancy Shukri menjelaskan ini kerana lokasi itu dilihat amat strategik ekoran ia terletak di Kuala Limbang iaitu kawasan Teluk Brunei. Datuk Seri Nancy berkata strategi sistematik perlu dibuat untuk menghasilkan produk tempatan yang dapat dijadikan tarikan pelancongan di kawasan itu. Telah melihat banyak produk yang berpotensi, cuma ianya perlu disusun atur, perlu ada dirancangkan bagaimana untuk mempromosikannya supaya dapat menarik minat pelancong di luar sana. Ini bukan, kalau kita bercakap pasal pelancong, bukan sahaja pelancong dari luar negara, tetapi juga dari dalam negeri dan malah di Limbang sendiri. Beliau memberitahu pemberita selepas melakukan lawatan ke Kampung Limpa Kupinang, Limbang. Sementara itu, Ahli Parlimen Limbang, Dato' Hasbi Habibullah, merangkap Timbalan Menteri Pengangkutan berkata, kampung tersebut bakal disediakan pembangunan infrastruktur. Jelas beliau lagi, perancangan tersebut dibuat bagi menarik minat dan memudahkan pelancong luar maupun dalam negara untuk datang berkunjung ke kawasan itu. Terdahulu, Datuk Seri Nancy Shukri dalam lawatan beliau ke Masjid Al-Asr di Kampung Maritam memaklumkan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTAC menggalakkan peranan masjid dan surau diperluas dalam usaha menggalakkan sektor pelancongan Muslim di negara ini terus berkembang. Ini menjadikan institusi tersebut tidak terhad sebagai tempat ibadah semata-mata, bahkan dapat menyediakan pelbagai informasi untuk tarikan pelancong ke tempat tersebut.
Dato' Sri Nancy berkata usaha mengenainya telah dibuat melalui inisiatif MOTEK melalui Pusat Pelancongan Islam bagi mengenal pasti masjid dan surau untuk dipromosikan. Ujarnya ini sekaligus memperkasa sektor pelancongan domestik untuk terus berkembang. Dato' Sri Nancy menyatakan demikian selepas merasmikan Masjid Al-Ars di Kampung Meritam Limbang. Pada majlis itu, beliau turut mengumumkan sumbangan RM5,000 kepada Masjid Al-Ars. Masjid Al-Ars Kampung Meritam yang terletak di Mukim Telahak siap dibina pada Oktober tahun lepas dengan kos RM350,000 di bawah projek transformasi luar bandar bagi menggantikan surau lama yang berusia 24 tahun. Ia memanfaatkan seramai 337 penduduk kampung untuk kemudahan beribadah yang selesa. Bangunan baharu Sekolah Kebangsaan Nanga Gayau di Sepauh Betung dijadual siap sepenuhnya pada Januari 2022. Bangunan baharu 3 tingkat tersebut meliputi bilik kelas, kuartus kediaman guru, makmal sains, pejabat dan kemudahan lain dibina dengan kos RM7 juta dan telah dimulakan pada Julai tahun lepas. Timbalan Ketua Menteri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Sukambas yang ditemani Ahli Parlimen Betong, Dato' Robert Lawson Chuat dan Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Dr. Richard Rapu telah melakukan lawatan ke tapak pembinaan pagi tadi untuk meninjau perkembangan projek tersebut. Bangunan sekolah yang sedia ada menempatkan 128 murid dan sebahagian daripada bangunan sekolah akan terjejas dengan pembinaan jalan raya. Sementara itu, dalam sesi turun padang tersebut, Dato' Ahmad Douglas dan Dato' Richard turut melawat beberapa projek transformasi luar bandar di Sepauh. Terdahulu, mereka memberikan penghormatan terakhir kepada Tuan Rumah Benedict Belaki Lawrence Sanggat di Tanjung Baru Paku. Mendiang Belaki, 56 tahun, pegawai unit komunikasi awam Sarawak, meninggal dunia pada Khamis lalu dan akan dikebumikan pada Isnin ini. Sekian berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Abang Mausili. 7 buah rumah teras 2 tingkat mengalami kerosakan selepas terlibat dalam kebakaran di Taman Pulai Perdana Johor Bahru, Johor 8.13 pagi tadi. Sebuah rumah mengalami kerosakan pada struktur bangunan, manakala 6 buah lagi mengalami kerosakan bumbung garaj. Komander Operasi Pegawai Kanan Penguasa Bomba Muhammad Ridwan Akhyar menerusi kenyataan memaklumkan sebuah kereta MPV musnah 80% dalam kebakaran tersebut. Kebakaran turut memusnahkan sebuah motosikal manakala tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Di Kuching, Sarawak, operasi mencari dan menyelamat SAR hari kedua bagi mangsa yang dikhawatiri lemas di Kampung Boyan berjaya menemukan mangsa kira-kira pukul 2.30 petang tadi. Mayat Kamaldin Azmi, 29 tahun, ditemukan oleh pasukan penyelamat di air PPDA setelah pencarian dengan kaedah diver searching dan surface searching dalam lingkungan lebih kurang 40 meter di kawasan mangsa dilaporkan terjatuh. Mangsa ditemukan pada jarak 2 meter dari jeti pos kawalan bomba pada kedalaman 3.65 meter. Mangsa berjaya dibawa naik dan disahkan oleh keluarga mangsa sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Kamaldin dilaporkan terjatuh ke sungai ketika melalui jeti Kampung Boyan, Pangkalan Sapi sekitar 3.48 petang semalam. Program New Gen Entrepreneur Online Bootcamp akan diperkenalkan bagi tujuan latihan penyediaan serta bimbingan perniagaan secara dalam talian kepada 2,000 orang usahawan belia. BSN juga menawarkan skim pembiayaan mikro pemerkasa belia dengan kadar serendah 3% untuk membolehkan anak-anak muda menceburi bidang perniagaan mendapatkan pembiayaan sehingga RM50,000.
England. Perseorangan lelaki negara Lee Zijia optimis mampu meraih keputusan positif dalam aksi separuh akhir hari ini. Keyakinan itu hadir selepas kejayaan menewaskan pemain ranking nombor 1 dunia Kento Momota pada aksi suku akhir semalam. Zijia dijadual bertemu pemain dari Denmark Mark Kaljo dalam aksi separuh akhir dan kelebihan dilihat memihak pemain negara berdasarkan rekod pertemuan lalu. Sebelum ini, Zijia pernah menewaskan Kaljo dengan keputusan 19-21, 21-8, 21-16 dalam aksi terbuka Jerman pada 2019. Menurut Zijia, dia menjangkakan saingan menentang Kaljo bakal berlangsung sengit dalam usaha memburu slot ke saingan akhir. I think I met with him 2 years before in the Germany Open. And he's a very tough opponent. So both of us also having a very tough game today, and I'm looking forward to the tomorrow match against him. Dalam aksi suku akhir semalam, Zijia menewaskan Momota dengan keputusan 21-16, 21-19. Look at that reaction. Tells its own story. Sementara itu, kecemerlangan di lakar Lee Zijia ke separuh akhir All England turut menarik perhatian Menteri Belia dan Sukan Dato' Seri Rizal Marikan, Naina Marikan. Dato' Seri Rizal menerusi laman sosial mengucapkan tahniah selain kagum dengan semangat dipamerkan Zijia. Tambah beliau, Lee Zijia adalah hero Malaysia selepas 7 kali pertemuan akhirnya berjaya menewaskan Kento Momota, jago badminton nombor 1 dunia. Beliau juga mahu Zijia meneruskan usaha melakar keputusan positif di peringkat separuh akhir hari ini. Susulan kebenaran penyokong memasuki stadium bermula awal bulan depan. Prosedur operasi standard SOP ketat akan dilaksanakan di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri sewaktu Hari Perlawanan Liga Super Johor Darul Takzim JDT menentang Melaka United pada 2 April ini. Pemilik kelab JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim berkata Marshall Stadium juga akan memainkan peranan memantau pematuhan SOP dalam kalangan penonton berpandukan nasihat pihak berkuasa. Bagi saya amat penting jikalau semua mematuhi SOP, peminat-peminat semua. Tetapi pun pihak berkuasa yang ada memang memantau. Jadi mereka pun akan ada di situ untuk membantu kami. Untuk memberi kemudahan dan berharap yang penyokong boleh masuk ke stadium pada masa akan datang lebih ramai lagi. Dengan vaksin pun yang dah mula release now. Tunku Ismail berkata demikian dalam satu sidang media di Iskandar Puteri. Dalam pada itu, Tunku Ismail turut memaklumkan pihaknya akan merujuk kepada bahagian komersial pasukan sama ada penonton boleh memasuki ke stadium secara percuma atau sebaliknya semasa perlawanan. Penyerang skuad kebangsaan bawah 23 tahun negara Hadi Fayad Abdul Razak disahkan mengalami kecederaan ketika sesi latihan bersama kelab Azul Claro Numazu di Jepun. Ini bermakna pemain itu akan terlepas aksi pertama bersama pasukan Division 3 berkenaan hari ini. Dilaporkan kecederaan tersebut tidak serius namun memerlukan sedikit masa untuk penyerang itu kembali semula bersama pasukan. Dalam satu kenyataan, Hadi Fayad akui sedih kerana tidak dapat beraksi bersama pasukan terutama pada aksi pertama kelab. Menurut Hadi Fayad, kecederaan itu berlaku ketika dia menjalani latihan bersama pasukan dan memerlukan masa untuk pulih sepenuhnya. Dalam masa sama, Hadi Fayad turut berterima kasih kepada semua yang memberi sokongan kepada dia sepanjang berada di Jepun. Teman, Kome, Mike, Awak. Sapaan itu akan sering kita dengar setiap kali berkunjung ke negeri Perak Darul Rizwan yang merujuk kepada kata ganti nama diri seseorang. Uniknya, negeri Perak apabila masyarakatnya menuturkan 5 jenis dialek utama atas pelbagai pengaruh seperti penghijrahan dan pengaruh lokasi persempadanan. Dialek asli negeri Perak dituturkan oleh masyarakat di bahagian Perak Tengah seperti di Kuala Kangsar, Bota dan Parit. Melalui palihan zaman, sejauh manakah penggunaan dialek asli negeri Perak itu dan adakah benar ia semakin dilupakan generasi muda? Ikuti laporan wartawan Fahmi Muhammad Noor.
Faktor geografi negeri Perak yang luas dengan pelbagai pengaruh menyebabkan kepelbagaian bahasa dan dialek digunakan oleh masyarakat di negeri ini. Dialek asli negeri Perak yang lazimnya dituturkan masyarakat di Perak Tengah bunyinya agak lembut namun kadang-kadang dikaitkan dengan elemen kelakar di dalamnya. Nak buat apa malu nak cakap dalam bahasa Perak? Sebab bahasa Perak memang satu bahasa yang unik. Orang dengar marah pun orang gelak. Awak tengah marah, contohnya macam koma ni kiranya ongkit tak tentu hala. Dalam tu marah tapi orang dah kelakar lah bunyinya ongkit. Contoh macam tu, awak cakap biasa pun dia mengkabarkan lawak apa itu. So jadi bahasa Perak ni bahasa yang unik yang tak ada, memang seronok orang dengar lah, senang cerita. Selain itu, pengaruh masyarakat Jawa, Banjar dan Rawa di negeri ini turut menyumbang kepada kepelbagaian dialek yang dituturkan. Hakikatnya, dialek asli negeri Perak masih dituturkan golongan muda, terutama bagi mereka yang berada di kawasan luar bandar. Masih ada lagi benda orang muda yang menutur dalam bahasa luar Perak ni. Kebanyakan macam daripada botol Kuala Kangsar sendiri, sedia maklumlah, kita tahu kan dia orang masih menggunakan lagi. Tapi bila dia orang pergi ke negeri lain, contoh belajar apa semua, dia orang macam lebih menggunakan bahasa yang senang difahami. Kita dah dilahirkan di sini kan, kita nak malu apa, betul tak? Bahasa kita sendiri, kita pun boleh bercakap. Maksudnya kalau kita pergi tempat orang pun, kita boleh perkenalkan bahasa Perak. Jadi tak ada istilah untuk kita rasa macam malu untuk bercakap dalam bahasa Perak. Mempromosikan keunikan dialek asli negeri Perak, Radio Malaysia Perak FM mengambil inisiatif menerbitkan rancangan Moh Gebang buat pendengarnya. Bersiaran setiap hari Isnin pukul 3 petang, rancangan ini mengajar pendengar bertutur dalam dialek asli negeri Perak. Inilah platform untuk kita menghidupkan balik bahasa Perak ini, kerana kalau negeri Perak sini sendiri dia bukannya semuanya orang Perak. Jadi ada juga kita ada negeri asalnya dari Kedah, dari Kelantan. Jadi kita secara tak langsung juga kita memperkenalkan bahasa Perak. Dialek asli negeri Perak wajar dipelihara dan perlu terus dituturkan generasi muda agar ia tidak lenyap ditelan zaman. Ibarat kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seorang je kan? Bertiga. Mana lagi dua? Ada dia dua. Tapi tak diajar. Tak di pelawar. Silalah. Sila. Ini antara contoh golongan belia ataupun muda yang tidak malu ataupun kekok untuk berbahasa dialek Perak ini, dan kepelbagaian dan keunikan semua dialek yang ada di Perak ini haruslah kita sama-sama raikan, dan tak perlu takut, tak perlu malu sebenarnya, kerana Malaysia ini sebuah negara yang cukup-cukup pelbagai dan istimewa di mata kita semua. Memang mana berita RTM. Sebelum demo kenakan aku, baik aku kenakan demo. Hai. Hai, saya Farah Ann, gimnas negara. Pandemik sekarang ini menyebabkan saya tidak dapat beraksi sementara waktu. Sebagai atlet, tentunya saya ingin menyumbang pingat dan juga mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Namun, semua ini tidak dapat dilakukan jika kita semua tidak mengambil vaksin. Saya akan mengambil vaksin. Saya juga mengajak anda lakukan yang sama. Dengar saranan pakar kesihatan kita. Ayo lindungi diri kita dengan vaksinasi. Jika kita melindungi diri kita sendiri, kita dapat melindungi orang lain. Lindung diri, lindung semua. Berita wilayah berakhir di sini. Terus patuhi SOP kerana kita masih belum menang dan dapatkan maklumat vaksin dari sumber sahih. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Shah Musa. Assalamualaikum dan salam hormat.